Harta apa yang Perikatan Nasional selamatkan? Ingat lagi kes Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria yang terpaksa membayar RM254,150 sebagai ganti rugi kepada Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin kerana memfitnah? Tetapi kali ini Razman tidak berani menyebut nama. Dalam satu hantaran di Facebook pada 1 Mac lalu, beliau berkata, "Tidak keterlaluan dikatakan 22 bulan Pakatan Harapan merajui kerajaan Malaysia, nilai budaya dan akhlak rakyat menjunam ke tahap yang paling teruk." Tiada data yang disertakan oleh Razman bersama kenyataannya itu. Tanpa bukti, ia kekal sebagai fitnah. Oleh kerana Razman tidak menyebut mengenai mana-mana kelompok tertentu, maka beliau dianggap bercakap mengenai rakyat Malaysia secara umum yang berbilang budaya, kaum dan agama. Bagaimanapun, Carian Jom Channel menemui beberapa perkara. Di zaman Perikatan Nasional memerintah, LGBT masih wujud sehingga ada yang berani secara terbuka mahu keluar dari Islam. Kekerapan cabutan khas ramalan nombor 4 digit ditambah daripada 8 kali pada tahun 2020 kepada 22 kali pada tahun 2021. Syarikat judi kembali beroperasi. Bia boleh dijual di kedai serba nikah dan runcit. Pemandu mabuk masih berkeliaran. Keganasan keluarga juga masih berterusan. Justru, kita tidak faham apa yang dimaksudkan dengan akhlak yang menjunam paling teruk di zaman Pakatan Harapan itu. Pada 3 Mac beliau menulis lagi, katanya, "Setahun, Perikatan Nasional ambil alih kerajaan, banyak kebaikan rakyat rasai dan harta negara pun banyak yang terselamat." Sekali lagi, tiada data yang disertakan untuk menyokong hujah beliau. Bagaimanapun, menurut laporan Malaysia Kini, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata sejumlah kira-kira RM8.03 bilion aset dan pegangan saham Khazanah Nasional Berhad dilupuskan mulai Mac hingga September tahun lalu. Kata Tengku Zafrul, dalam tempoh tersebut, aset yang dilupuskan itu membabitkan pelbagai sektor termasuk perbankan, teknologi, kesihatan, tenaga dan telekomunikasi yang terletak di dalam dan di luar negara. Antara aset yang dilupuskan ialah dalam Ping An Healthcare and Technologies, Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad, Alibaba Group Holding dan Prince Court Medical Center. Pelupusan ini termasuk urus niaga jualan tertutup iaitu private sale, pasaran sekunder terbuka, open secondary market dan penempatan saham, placement serta aktiviti corporate action exercises seperti pertukaran saham dan pengurangan modal, katanya seperti dipetik 30 Disember 2020. Tengku Zafrul berkata demikian sebagai jawapan kepada soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar berhubung aset alih dan aset tidak alih khazanah yang dilupuskan sejak Mac sehingga Oktober 2020. Menurut jawapan bertulis oleh Tengku Zafrul, segala pelupusan yang dilaksanakan merupakan aktiviti operasi biasa khazanah. Beliau menjelaskan khazanah menggunakan hasil pelupusan tersebut bagi membiayai pelaburan baharu serta membayar balik hutangnya yang telah mencapai tempoh matang kerana tidak menerima sebarang suntikan dana berkala daripada kerajaan. Selaku syarikat dana pelaburan negara Sovereign Wealth Fund yang memegang kepentingan dalam syarikat yang terlibat dalam pelbagai sektor dan industri, Khazanah akan mempertimbangkan peluang pelupusan aset sebaik sahaja aset tersebut mencapai objektif pelaburan dan pulangan sasarannya, tegas Tengku Zafrul. Justru, apa bezanya dengan khazanah di zaman Pakatan Harapan yang tidak pun dikuasai oleh Menteri Kewangan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng? Sebaliknya, Datuk Seri Azmin Ali merupakan ahli lembaga pengarah khazanah dan masih kekal sehingga hari ini sebagai ghanimah pengkhianatannya kepada mandat rakyat. Laporan yang dipetik Astro Awani pada 4 Mac 2021 pula menyatakan keuntungan khazanah menyusut daripada RM2.9 bilion pada tahun 2020 berbanding RM7.4 bilion pada tahun 2019. Alkisahnya, semasa Kerajaan Pakatan Harapan, menteri yang menguruskan perkara yang berkaitan akhlak ialah Menteri Agama, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Menerusi kepimpinannya, tabung haji berjaya diselamatkan daripada muflis. Kerajaan Pakatan Harapan berjaya mendapatkan semula sebahagian daripada dana Satu Malaysia Development Berhad 1MDB yang diselewengkan. Panjang lagi kalau kita hendak bercerita tentang pencapaian Kerajaan Pakatan Harapan. Nak buat perbandingan antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional pun agak-agaklah YB. Janganlah sebab pencikan amanah dan DAP, semua kebaikan semasa Pakatan Harapan mentadbir negara ini sudah tidak nampak.